Alright, Assalamualaikum semua. Welcome back to Al-Rumi channel. Ni lebih kurang ala-ala vlog. Sebab ramai tanya macam mana kita nak bersenam ketika puasa. Jadi hari ni saya nak bersenam atau berlari mengikut masa yang saya prefer, iaitu sebelum berbuka puasa. Jadi petang ni lebih kurang pukul 6, kita on the way nak pergi Tasik Ujana. Mana lagi nak lari? Macam mana kita nak lari ketika berpuasa? Alright, jom check it out. Apa lagi? Stay tuned. Hari ini special sikit. Saya nak bawa anda pusing-pusing Tasik Ujana. Tasik yang sering saya perkatakan tempat spot favorite running saya, tempat saya bermula berlari ketika gemuk ke Dempo dulu. Inilah dia Tasik Ujana. Satu loop lebih kurang 1.1 km. So hari ini sebab kita nak buat senaman yang ringan, hari ini kita nak jogging. Saya nak bawa anda pusing sambil kita sembang-sembang macam mana kita nak lari ketika berpuasa dengan efektif, dengan begitu berkesan dan tidak memudaratkan, dan memberi banyak benefit kepada kesihatan dan siapa yang nak kurus cepat. Alright, terima kasih Coros Malaysia. Baju dry fit ni memang super awesome gila, cutting baik, dia punya material dia tipis, sangat super lightweight, design dia simple tapi super cool, dan cap running daripada Coros Malaysia. Terima kasih semua. Explore perfection, Coros Malaysia. Okey, jadi anda kena dengar betul-betul. Jadi yang pentingnya apabila anda nak bersenam ketika puasa ni, yang pentingnya biasanya kita kena plan. Plan ni bermakna kita dah tahu time kita balik pukul berapa, kita sampai rumah pukul berapa, dan beberapa perkara-perkara penting yang perlu anda ambil kira. So yang pertamanya anda perlu check stress level anda. Okey, jadi anda dah, walaupun anda dah plan, tetapi stress level anda hari itu, lebih mudah lagi saya katakan hari itu anda terlalu penat. Dah lah, anda penat travel, anda penat kerja dan sebagainya. Jadi anda rasa terlalu penat. Itu tanda-tandanya stress level anda sangat-sangat tinggi dan mungkin tak sesuai. Jadi kalau tak sesuai tu ada dua cara. Yang pertamanya, tak payah berlari terus. Yang keduanya, tukar planning anda. Kalau tadi kata nak lari, mungkin anda boleh walk saja. Ataupun kita gunakan kombinasi kedua-duanya, iaitu anda run, walk, daripada plan asal anda. Jadi yang pertama, anda kena check stress level anda. Yang keduanya, anda kena check cuaca. Cuaca kalau terlalu panas, mungkin tak sesuai lah bagi sesiapa yang nak berlari sebelum berbuka puasa. Jadi cuaca hari ni anda tengok kat Tasik Ujana ni cantik gila. Baru lepas hujan tadi, suhu saya ingat lebih kurang antara 32 ke 29 Celsius. Dan cuaca hari ni sangat sesuai. Dan cuaca itu akan menunjukkan, memberi indikator kepada heart rate anda. Kerana apabila cuaca terlalu panas, heart rate anda tinggi dan anda akan cepat penat, anda cepat haus, dah lah haus puasa, kemudian anda haus lagi nak berlari. Dan seterusnya, anda perlu cek masa. Masa itu perlu sesuai. Favorite saya, biasanya saya akan memulakan larian 6 petang ke sebelum 6 suku petang lah, dengan durasi 30 minit, lebih kurang 5 km. Dan jangan terlalu awal dan jangan terlalu lewat. Jika anda terlalu awal, takut nanti habis awal ataupun cuaca tadi panas. Dan jika anda terlalu lewat, anda kalang kabut. Tak sempat nanti kalang kabut balik nak berbuka puasa. Okey. Okey, pastikan anda dah stretching, warm up secukupnya dan mulakan larian lah. Jadi seterusnya, bila anda nak berlari, pilih pace yang sesuai. Pilih pace yang sangat-sangat easy. Apa itu pace easy? Kalau anda tonton video saya sebelum ini, zone heart rate. Zone heart rate anda mestilah zone heart rate 1 ataupun 2. Okey, jadi apabila nak tahu zone heart rate anda, kenapa? Sebab kita nak easy saja. Kalau anda buatnya hard, okey, ada banyak sebab-sebab yang tak baik. Kemudian benefit berlari ketika, sebagaimana video saya yang sebelum ini, benefitnya, pembakarannya lebih ekstra, 30% mungkin lebih. So yang pentingnya adalah kita nak berlari berpeluh je, bagi darah tu berjalan, oksigen circulate, dan masa-masa kita aktif, kekal aktif. Itu tujuan dia. Okey. So, pace 7.5 je. Saya bermula dengan 7.5. Okey. Tengok heart rate.
Heart rate 108 itu. Itu untuk permulaan. Alright. Okey, seterusnya. Kalau anda berlari ni, kita nak enjoy, kita nak relax. Jadi, kalau anda plan nak lari 5 kilo, jangan set 5 km. Set secara gradually. Contohnya macam sekarang ni, saya set setiap 1 km, satu loop 1.1 km, saya akan reset, saya akan pause dan saya akan reset. Ataupun saya walk sikit je ke. Sebab kalau saya fikirkan 5 km tu, bulan-bulan puasa macam ni, mungkin anda cepat bong. Jadi, jangan tergesa-gesa, no rush, enjoy. Fikir 2 km, naik sikit 3 km, ataupun buat 2 set, 2 plus 1, 5 km. Okey, seterusnya pemilihan lokasi nak berlari. Janganlah terlalu jauh. Duduk nilai impian nak lagi Putrajaya, Kalang Kabut nak balik berbuka. So macam saya nilai impian, saya duduk, saya berlari di Tasik Ujana, 5 minit je sampai rumah. Sempat nak berbuka puasa. Sebab tu anda kena plan waktu anda, jangan tergesa-gesa. Sebab kita tak nak berbuka puasa dalam keadaan yang kalam kabut. Okay. So lokasi nak lari tu penting. Nak lagi cantik, keluar rumah je tu lagi lah. Lagi on point. Okay. Seterusnya, kalau anda ada kawan buddy pun bagus. Tapi tak payahlah ramai-ramai, sekampung kan. 1 atau 2 orang saja, supaya ada semangat sikit lah. Ada kawan kan, kawan nak ajak sembang ke, kawan nak push anda sama-sama ke, dan kawan sama-sama haus dan bong. Kalau ada kawan tu bagus, buddy dan sebagainya. Tapi kalau saya memang suka lari seorang-seorang, dan itu adalah cara saya. Seterusnya difficulty, cari tempat landai lah. Kat stadium ke lagi sedap kan. Treadmill pun okey, tak payahlah ada berbukit-bukit bagai kan. Kita semua macam saya katakan tadi, kita nak benefit untuk kekal aktif saja. Bukan nak training bagian agak. Kita tak nak kualiti senaman anda, anda push hard, menjejaskan kualiti malam ketika Ramadan ni. Dan kita nak kejar seperti tarawih, mengaji, qiyamul lail, training lagi bagian agak. Sebab macam tarawih dan sebagainya tu memanglah perkara tu sunat, tapi ia hanya berlaku ketika bulan Ramadan saja, bukan bulan-bulan yang biasa. Jadi disebabkan larian, kita beria-ia sangat nak berlari, kita bong, kita dah penat, malam kita hanyut kan. Itu yang kita tak nak tu. Lepas tu cari tempat yang flat, yang tak susah sangat difficulty-nya, senang je kan. Okay. Dan yang akhirnya, always listen to your body. Okay, jangan beria-ia poyo-poyo sangat sebab anda nak sangat berlari, sabar nak post ke Instagram, anda punya pace dan sebagainya. Anda tak listen to your body. Hari tu anda terlalu penat, anda terlalu haus, nanti anda cramp, anda akan injured, masa depleted sebab dah terlalu penat. Okay, listen to your body. Kalau plan buat 5 tapi mampu buat 3, buat 3 lah. Apa nak malu bosku. Alright. Sempoi ya. Semua orang boleh bersenam ketika puasa. No excuse. Yang penting kita kekal sihat. Okay, soalan tanya, bulan puasa ni berapa kerap kena berlari? Dia bergantung pada anda lah. Tapi saya, rules of thumb pernah saya katakan, saya cut 30-40% volume larian saya. Okay, sebab ini adalah plan shutdown saya. Okay, bermakna saya berlari seminggu 3 atau 4 kali cukup. Weekday biasanya 2, weekend 1, malam. Weekday saya lari siang balik kerja, weekend saya lari malam sekali. Kalau ada masa lebih, saya tambah lagi, cukup. Berbanding kalau bulan puasa mungkin 5-6 kali seminggu kot. Itulah yang saya katakan tadi, saya nak kejar malam-malam Ramadan yang mungkin tak dapat kita jumpa tahun-tahun yang seterusnya. Okey, ngam 5 km hari ni, alhamdulillah habis juga kan. Pelan-pelan je kita layan tadi, relax je. Okay, total pace saya pun 7 lebih je Selalunya saya punya easy run adalah 6.5, tapi bulan puasa ni saya lari lebih slow daripada easy run saya. Bukan nak kerja apa kan, laju-laju kan. Okay, mungkin yang malam tu saya boleh buat lebih sikit lah tempo pace saya lah. Okay, tempo pace saya lebih kurang 6.2. Alhamdulillah dah habis lari. Jadi semua tahu banyak kelebihan untuk kita bersenam ketika berpuasa. Tempat waktu yang boleh bersenam. Dan bila nak bersenam tu ada beberapa option lah. Pagi selepas sahur, ataupun malam selepas tarawih, ataupun pagi sebelum sahur. Dan pilihan favourite saya adalah sebelum berbuka puasa. Jadi ada masa lebih kurang 20 ke 15 minit lagi, saya balik boleh mandi. Harry dah sediakan makanan.
Yang penting bulan puasa bukan alasan untuk kita tidak kekal aktif, untuk kita melepek saja, memalaskan diri. Bulan puasa adalah masa yang terbaik untuk kita meningkatkan kecergasan kita, selain meningkatkan amalan dan ibadah. Dan dalam masa yang sama, sesiapa yang nak menurunkan berat badan, inilah masa yang paling sesuai. Tonton video saya yang sebelum ini, macam mana kelebihan-kelebihan anda nak kurus ketika berpuasa. Okey, akhir kata, kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen macam mana anda berlari ketika puasa, dan yang paling penting, subscribe lah. Akan sebarkan kebaikan. Stay fit, keep healthy and keep running.